A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya pilih ayat-ayat yang biasa kita dengar? Yang selalu kita baca. Kerana yang selalu kita dengar, yang kita baca ni, kita baca, kita dengar, tapi kita tak fahami. Saya malam petang ni saya nak ajak tuan-tuan fahami satu kalimah yang Allah sebut dalam dua ayat yang telah saya bacakan tadi, iaitu di akhir ayat, wabil akhirati hum yuqinun. Kalimah yuqinun. Kalimah yuqinun ini berbeza dengan yu'minun. Yuqinun berbeza dengan yuqinun, tapi rata-rata kita ini yuqinun ni beriman. Bukan, itu jauh daripada, kalau begitu itu jauh daripada apa yang Allah kehendaki. Bil akhiratihum yuqinun. Yuqinun dengan yu'minun lain. Yu'minun itu beriman, mereka itu beriman, sentiasa beriman. Tapi yuqinun, mereka itu sentiasa yakin. Yakin ni di atas iman. Iman tu rendah, yakin itu di atas sekali. Iman itu perlukan ilmu. Ilmu yang macam kita ambil di sekolah, di universiti, dalam kitab, ada cukup untuk iman. Tapi yakin, mesti ada ilmu yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Hanya orang yang ada ilmu yakin saja yang boleh yakin, walaupun dia beriman. Bukan semua orang beriman dia boleh mencapai yakin. Tentang hari akhirat ni Allah suruh yakin, bukan takat iman. Bil akhirati hum yuqinun. Kalau iman, orang beriman itu mukminun, mukminuna, mukminina. Kalau orang yang yakin, muqinun, muqinina, muqinuna, kan lain. Mukminun dengan muqinun lain. Jadi kita beramal, berzikir,
nak tekad Naksabandia kita bersuruh ni, sebenarnya antara lain, antara tujuan kita ialah untuk menyelesaikan masalah kita ini. Saya fikir tuan-tuan tak pernah dengar. Ada pernah dengar tak? Beza antara yuqinun dengan yu'minun. Tak pernah dengar. Kita fikir sama je. Bunyi pula hampir-hampir sama. Sedang sebenarnya jauh. Jadi kuliah pada petang ini, saya nak ajak tuan-tuan melihat kepentingan kita bertarekat, kita bersuluk, kita berzikir ini menerusi 4 aspek yang kita hadapi, tapi kita tak pernah rasa menghadapinya. 4 aspek kehidupan kita. Pertama apa? Ilmu. Dah ilmu, iman. Dah iman, amal. Satu lagi apa? Kematian. Pernah fikir tak ni? Ilmu, iman, amal dan kematian. Saya nak mulakan dengan kematian dulu. Ya, walaupun kematian ni akhir sekali. Kematian ni tuan-tuan, Rasulullah takut. Sebab itulah Rasulullah berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah ke atas Muhammad ini sakaratul maut. Nabi takut. Kita ni saja je mati biasalah. Betul tak? Nabi Ibrahim pun takut. Nabi Ibrahim takut. Tuan-tuan mungkin dah baca ya, kisah macam mana Nabi Ibrahim ni takut dia mati. Mula-mula dia teringat nak mati itu bertemu dengan malaikat apa? Israel. Dia minta pada Israel, aku nak tengok ya, rupa engkau ketika mencabut nyawa, terutamanya nyawa orang yang jahat. Bila Israel ya, menjelma di depan Nabi Ibrahim apa? Pengsan. Kalau Nabi Ibrahim pengsan, kita ni kat saya mati terus. Cerita-cerita ini semua diutarakan oleh ulama untuk mengingatkan kita takut mati. Jadi kita perlu apa? Perlu tiket untuk mati itu. Kalau kita guna istilah tiket lah. Macam naik kapal terbang, boarding pass. Tak ada boarding pass tak boleh naik. Engkau raja sekali pun tak boleh naik. Nak mati ni ya, mesti ada pas. Pas yang menyenangkan kita mati. Tuan guru saya kata, bila kamu dah zikir Allah, itu dah ada pas untuk mati. Allah. Kata tuan guru, kalau kamu rajin sembahyang, masa nak mati tak boleh sembahyang dah. Kalau kamu rajin sedekah, ada harta kamu tak boleh sedekah. Apa saja amal terhenti. Satu saja yang boleh kamu amal. Sebut apa? Allah. Sehingga para ulama tasawuf ni, antaranya Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia tak galakkan orang ramai untuk mengajar orang-orang yang hampir mati dengan
la ilaha illallah. Jangan. Kenapa tuan? Kan afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau kamu ajar orang yang sedang nazar la ilaha illallah, dibimbangi ketika dia mengucap la ilaha, dia mati. Karena itulah, pilihlah saja Allah. Selama ni kita sedar tak kita dapat tiket nak mati? Tak sedar. Jadi tiket nombor 1 nak mati apa dia? Allah. Yang kita amalkan harian, yang kita buat di sini 10 hari. Sebab tu jangan rasa rugi. Supaya confirm tu tiket tu dekat kita, ya. Jadi bila nak mati itu, yang penting sekali Allah di lidah maupun di dalam hati. Saya dah cerita banyak, ya. Murid saya, murid Imam Ishaq ada nama Haji Abdul Rahman, dekat Pelda Koyan 3. Memang dia selalu solok, yang dia selalu berzikir. Dia ada sakit semput. Waktu asar macam ini, penyakitnya datang, keluarganya larikan ke klinik, kerana depan rumah tu ada klinik, ya, klinik besar. Semasa dilarikan tu, bawa ke klinik, dia hanya Allah. Di klinik pun Allah. Sampai dia mati petang tu. Ini berarti kematiannya dia gunakan tiket apa? Allah. Dia mati waktu asar macam ni. Mandikan besok pagi, ya. Mereka yang mandikan ialah murid-murid Imam Ishaq yang duduk di Koyan 3. Apa yang berlaku? Anggotanya lembut macam orang hidup, ya. Saya pernah bertanya kepada almarhum Datuk Dr. Kasim, murid saya di Kuantan. Datuk, kalau seorang itu meninggal dunia, berapa jam dia jadi kaku? Kalau tangan lurus tak boleh bengkok, kalau tangan bengkok tak boleh lurus. Dia kata 5 hingga 6 jam saja. Tapi ini meninggal waktu macam ini, lepas asar. Mandi besok pukul 10. Berapa jam? Belas jam. Itu menunjukkan bahawa siapa yang nak meninggal dia ingat Allah, sangat bagus, kematiannya sangat diredai oleh Allah, ya. Mungkin tuan-tuan ada yang apa, tak percaya ini seorang je. Allah dah bagi tahu kita dalam Quran, ayat 23 surah apa? Ayat 23 surah apa dia? Saya selalu sebut ni. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ayat apa? Ayat 23 surah apa tu? Lupa semua. Summa, kemudian talinu, lembut. Apa yang lembut? Juluduhum, seluruh anggota. Julud itu maknanya kulit mereka. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah, kulit orang itu ialah anggota. Sebab anggota kita ditutupi oleh kulit. Kalau Allah sebut tangan, nanti kaki macam mana, ya, kalau sebut kepala, macam mana nanti perut. Tapi bila disebut julud itu, artinya seluruh anggota orang tersebut menjadi lembut. Kita boleh tafsirkan bila anggota lembut itu maknanya elok, sehat, wal afiat, sehat.
Sebab itu siapa-siapa yang badannya keras, itu tak baik. Orang badan keras, tangan keras, semua keras, sehingga kita picit dengan dia pun macam batu. Seorang murid saya, satu hari lepas tawajuh malam, dia pegang tangan saya. Apa tangan ustaz ni macam tangan perempuan? Cuba tangan saya. Tangan saya ni keras, memang macam batu. Jiran saya dirompak oleh seorang pemuda badan besar. Dia tangkap Pak Ji itu, diacunya pisau dekat leher. Saya masuk aja, saya tak peduli, saya sepak sekali, perompak tu jatuh. Dia jatuh terus pingsan. Ini apa Ustaz Lembik ni, kalau jumpa musuh macam mana? Dia tak tahu Kenapa keras? Kerana dia ada ilmu. Sebab itu dia sepak gitu je, dia perompak ni jatuh pingsan. Dia panggil polis. Polis datang pun dia tak bangun lagi. Jadi ada dalilnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian seluruh anggota orang itu jadi lembut, hatinya jadi lembut. Jadi lembut hati itu. Allah sangat suka hati lembut. Siapa yang hati lembut dalam Quran? Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya Muhammad, dengan sebab rahmat iman, rahmat ilmu dari Allah, maka hatimu jadi lembut. Orang nak mati hati lembut, hatinya samalah dengan hati Rasulullah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, ketika mengingati Allah. Inilah dalilnya. Bukan saya bercakap tak ada dalil. Sebab itu jangan diragukan. Bila kita nak mati, siapa-siapa nak mati, bila sebut Allah, Allah, sampai terpisahlah roh kita, Allah dah janji, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallah. Itu bukan hantu yang datang tu. Zalika hudallah. Demikian itu adalah hidayat daripada Allah. Yahdi bihi man yasha. Allah sentiasa memberi hidayat yang tersebut kepada siapa yang dikehendaki. Kan terang. Jadi kita bersolok sini 10 hari bukan amalan sia-sia, bukan amalan yang kecil, bukan amalan remeh, tapi amalan yang hebat. Tanyalah mana-mana ulama. Tanyalah mana-mana ulama. Betul tak apa yang saya cakap? Syekh Abu Qasim Al-Junaidi ni tuan-tuan, ulama yang paling alim di zamannya. Ini bukan cakap saya, pengakuan ulama yang ada di Baghdad masa itu. Pasal apa? Satu ketika Syekh Abu Qasim ini dituduh oleh sekumpulan ulama di Baghdad. Tuduhan ini disampaikan oleh mereka kepada hakim, qadi di Baghdad itu. Tuan qadi, tuan hakim, engkau jadi hakim ni engkau tak tengok ke? Abu Qasim ni dah sesat, engkau diam je. Qadi ni bijak. Terima kasihlah, bagilah saya masuk, saya akan bicarakan, akan tangkap, akan bicarakan. Jadi masa ditentukan, perbicaraan itu berjalan. Abu Qasim menjemput semua ulama yang ada di Baghdad dan sekitarnya. Para ulama mesti hadir dalam perbicaraan
Abu Qasim ini, supaya kamu semua dah jadi saksi. Bila perbicaraan itu berjalan, hakim ni kata, terima kasihlah tuan-tuan nampaknya menyambut panggilan saya untuk sama-sama berada dalam ini perbicaraan yang penting ini. Sebelum saya jalankan perbicaraan, saya nak tanya kepada semua ulama yang hadir. Pertanyaan saya mudah saja. Adakah di antara ulama yang hadir macam ni ramai yang merasa lebih alim daripada Abu Qasim? Tak tahulah angkat tangan ke berdiri tak. Tengok siap ni. Semua siap. Termasuklah yang menuduh Abu Qasim ni sesat. Tak ada seorang pun yang berani mengaku dirinya lebih alim dari Abu Qasim. Akhirnya hakim kata, kalau semua ulama yang ada depan saya ni begini ramai, tak ada yang lebih alim daripada Abu Qasim, kalau aku hukumkan Abu Qasim ini sesat, rasanya di seluruh dunia tak ada orang yang tak sesat, semua sesat. Faham tak? Jadi barulah ulama yang hadir itu wahati. Orang yang teralim nak dilabelkan dengan sesat, mana boleh. Jadi kerana itulah apa yang di pandangan Abu Qasim Al-Junaidi itu betul. Orang nak mati jangan ditalkinkan la ilaha illallah, dibimbangi ketika mengucap la ilaha, tiada Tuhan, dia mati. Tak sempat illallah. Tapi kalau Allah, 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 Abu Qasim kata, itu dah direct sebut Allah, tak ada masalah. Kalau mati pun tak apa. Jadi kan untung tuan-tuan ni, kita ambil tarekat Naqsabandi, kita bersuluk ni satu keperluan yang sangat penting, iaitu ketika kita nak mati. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan dah ada ilmu lain. Kalau ada ilmu lain, boleh cerita di sini. Ya. Tapi kalau lah orang yang paling alim di zaman itu dah kata gitu, kita mestilah yakin. Jadi selesai masalah yang keempat. Apa dia? Kematian. Kan untung untuk kita beramal dengan tarekat Naqsabandiyah, kita bersuluk sini supaya kalimah Allah itu tertanam di dalam hati kita, zahir kita. Ya, tengok apa saja Allah, Allah. Tuan-tuan cuba ingatkan sebelum berzikir dalam Naqsabandi dengan sesudah, beza tak? Kalau sama aja, itu dia zikirnya tak betul lah. Ya. Kalau betul-betul dia datang sini berzikir sungguh-sungguh, orang kata polon zikir, masuk kelambu tak 3 jam tak keluar, insya-Allah. Ya. Sebab saya dulu macam tu. Lepas solat tu di rumah bila zikir isi makam Latifatul Qalbi, Allah Allah, baru agak saya beberapa kali sebut saja apa yang kita alami masa solat tu, kita rasa. Ya. Jadi itu masalah yang keempat dah selesai. Masalah yang pertama, apa dia? Ilmu. Masalah ilmu ni ialah kita nak tingkatkan daripada ilmu biasa kepada ilmu yakin. Ini pun kita selalu, orang ramai kata ada dalil ke?
Ada dalilnya. Dalilnya yang pertama Rasulullah, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, al ilmu ilmani. Kan senang tu. Ilmu itu dua. Ilmu tentang Islam itu dua. Ilmu sabitun fil qalbi fadzaka ilmun nafi. Satu ilmu yang tetap di hati, itulah ilmu yang memberi manfaat, ilmu nafi. Kenapa? Oh, manfaatnya lebih jauh lebih baik berbanding dengan ilmu biasa. Boleh menghidupkan hati. Tadi ya, meningkatkan iman, membaiki amal. Jadi kata Nabi, yang pertama ilmu dalam hati, itulah ilmu nafi. Ilmu dalam hati inilah yang disebut dalam Quran ilmu yakin, dalam surah Takasur. Kalla, bismillahirrahmanirrahim, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kenapa Nabi sebut hati, ilmu hati? Kerana tempatnya di dalam hati. Nak dapatnya pun dengan hati, bukan dengan akal. Jadi dalam hidup kita ni sebagai seorang beriman, kita bukan hanya disuruh dapat ilmu biasa, ilmu yang kedua, ya, Nabi kata seterusnya wa ilmun fil lisan. Satu lagi ilmu, iaitu yang kedua di lidah. Ni di lidah dia kita dapat di sekolah rendah, sekolah menengah, ya, dekat universiti, ya, syarahan macam ni pun dapat ilmu lidah, ya. Tempatnya di mana? Pada akal. Wa ilmun fil lisan. Satu lagi ilmu di lidah. Inilah ilmu yang selalu kita kenali, yang orang ramai tahu, ya. Fadzaka hujjatullah ala ibadihi. Ilmu di lidah inilah yang Allah jadikan ukuran. Untuk apa? Kalau seseorang itu baik, ikut ukuran ilmu lidah ini, maka dimasukkan ke surga. Kalau jahat, dimasukkan ke neraka. Ilmu di lidah inilah dinamakan ilmu syariat, ilmu zahir, ya. Ilmu dalam hati tadi, ilmu nafi', ilmu yakin, itulah ilmu hakikat. Letaknya di hati. Kan Allah ingatkan kita ada akal dan ada hati. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dalam ayat ini Allah terangkan di akhirat besok ramai jin dan manusia, majoriti jin dan manusia masuk neraka. Apa sebab? Ada hati mereka tak boleh guna untuk memahami kebenaran Allah. Kedua, ada akal juga tak boleh guna akal bagi menerima kebenaran Allah. Ada mata tak boleh nampak, ada telinga tak dengar, ni artinya akal. Disebut dalam Quran orang-orang kafir itu fahum la ya'qilun, mereka itu tak pandai guna akal untuk beriman. Jadi memang kita dibekali dua bakat untuk hidup kita. Pertama hati, kedua akal. Kan sayang sangat seseorang itu umur 80 tahun atau 90 tahun mati, dia hanya boleh guna akal, tak boleh guna hati. Sedangkan akal pada hati itu dalam diri dia. Siapa yang kata tak rugi? Saya tak rasa rugi, Tuan. Saya pakai akal saja cukuplah. Hati saya tak pandai pun tak apa. Kalau ada yang bercakap itu, dia tak betul lagi, ya?
Bila Allah dah bagi dua bakat ni untuk hidup kita dunia akhirat, ya, akal dan hati, kita sepatutnya guna. Nak guna akal, itulah yang kita timba ilmu. Dari sejak umur 6 tahun, tadika, pergi sekolah rendah, sekolah menengah, mesti. Tak cukup itu kita beli kitab, dengar syarahan macam ni. Tak cukup syarahan, tengok TV, tengok. Ini ilmu, ini akal. Tapi masalahnya hati. Macam mana nak guna hati? Nak guna hati, belajar tasawuf, belajar zikir. Kerana nak dapat ilmu dalam hati ini, dia masuk zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Aman masaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Hati inilah baru boleh diguna. Kalau hati mati boleh guna tak? Tak boleh guna. Jadi soalannya macam mana nak hidupkan hati? Macam mana? Kan Allah dah beritahu kita, bukan kita yang menghidupkan hati, Allah. Tapi Allah bagi syarat. Kalau kamu nak hidup hati, buat ini. Kamu tak buat, hati kamu aku tak hidupkan. Nabi bagi tahu nak hidup hati itu zikir. Kerana Nabi bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyiti. Bandingan orang yang ingat Tuhannya Allah dengan orang yang tidak ingat Tuhannya Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir ingat Allah, hatinya hidup. Orang yang tak berzikir, hatinya mati. Kan terang tu. Lalu dikuatkan lagi dengan kata-kata ulama tasawuf, macam-macam ungkapan. Antaranya apa? Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Zikir itu bagi hati persis seperti air bagi ikan. Pakaifa halul samaki idza faqadal ma. Macam mana keadaan ikan kalau tak ada air? Mati. Macam mana keadaan hati kalau tak ada zikir? Mati. Ini kan kata-kata Rasulullah yang mudah dipaham. Ikan tak ada air mati. Hati tak ada zikir mati. Senang saja. Saya dah sembahyang, kata ustaz sembahyang juga zikir. Ini jangan guna loya buruk ni. Jangan guna loya buruk ni. Ini loya buruk orang Wahabi. Sebab apa nak zikir macam tu? Awak sembahyangkan zikir, awak sedekahkan zikir. Itu kita tengok tu, dia bertaksi tu, tengok bawa antar orang ke sana. Dia zikir tu, itu zikir jawarih. Tangan dia, mata dia semua berzikir. Sehingga orang taksi bawa taksi pun dah zikir. Kalau gitu tuan-tuan kerja ke pejabat, zikirlah tu. Betul ke tu? Tak ada. Memang amalan zikir ni disyariatkan. Dalam Quran, kalau kita tengok, ada ulama yang buat penyelidikan. Ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang zikrullah adalah paling banyak berbanding dengan apa juga amalan dalam Islam. Ada berapa? Lebih daripada 60 ayat. Ayat Quran yang menyentuh tentang zikrullah. Hukumnya ke, kelebihannya ke, orang yang tak berzikir ke semua ada. Kedudukannya di akhirat. Ada 65 ayat. Berbanding dengan yang menyentuh solat ke, puasa ke, zakat ke, apa saja.
sikit. Jadi yang hidupkan hati itu Allah. Awaman kana mayitan fa ahyainahu. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Pasal apa Allah hidupkan? Karena zikir. Sesudah dihidupkan, biar itu saja ke? Tak ada. Wa ja'alna lahu nuran. Aku jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Kalau hati tak hidup, macam mana? Gelap, tak ada nur. Ini kan jelas, sangat jelas. Nur zikir ni tuan-tuan, ada dihurai oleh Ibn Athilah dalam kitabnya Al-Qiyam. Nur yang mula-mula dilempahkan dalam hati orang berzikir itu dinamakan nur intibah, nur yang Allah. Bila Allah lempahkan nur intibah dalam hati, maka hati itu hidup. Yang kedua, nur hudur. Nur hudur ini maknanya Allah itu dah kuat dalam ingatan hati kita, tak terpisah. Ya, kemana-mana kita ingat Allah saja. Yang ketiganya ialah nur al-wisal, nur yang menyampaikan kepada hakikat dan ma'rifatullah, menjadi seorang muhsin, daripada muslim, mukmin kepada muhsin kepada muqinun tadi. Jadi dari segi ilmu, ya, zikir ini mainkan peranan penting, ya, untuk meningkatkan ilmu seorang yang beriman daripada ilmu di lidah kepada ilmu di dalam hati, daripada ilmu biasa kepada ilmu yakin, ya, ataupun ilmu yakin, ya, ilmu dalam hati, ilmu nafi ini juga diistilahkan dengan makrifah, ilmu laduni, ilmu wahbi, ilmu zauqi. Ini semua sama maknanya. Tapi kalau tuan-tuan tengok YouTube, ya, di Indonesia orang bersilat pun dia kata dapat ilmu laduni, ya. Orang kebal pun dapat ilmu laduni, ya. Pendekar-pendekar, ada pendekar yang saya tengok kat YouTube tu, dia ada ilmu laduni, diserang oleh 5-6 orang yang pakai parang, dekat saja jadi kaku, jadi patung. Itu ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni, itu ilmu syaitani, itu sihir. Tapi orang sana dah macam tu, banyak yang terkeliru. Di Indonesia tu ramai terkeliru, ya. Ulama banyak, ramai ulama tak dapat apa ni nak menangani kerana ramai sangat orang di sana, ya. Kita di sini Malaysia insya-Allah tak ada orang mengaku ini ilmu laduni. Semua pasal kita dah tahu itu ilmu silat je, ilmu kebal tu, itu guna jin, guna syaitan. Jadi ilmu yakin ni tuan-tuan sangat kita perlukan. Sesudah kita ada ilmu biasa, kita perlu ilmu yakin. Bila kita ada ilmu yakin, daripada kita seorang mukmin kepada muqinun. Nak dalil juga ke? Nak dalil, kita cuba tengok, ya. Ada dalil ni tak dalam Quran? Orang yang ilmu yakin ni dinamakan muqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kewujudan kami, tanda-tanda kebesaran kami sebagai Tuhan,
tanda-tanda kesempurnaan kami sebagai Tuhan yang ada di alam malakut, di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam itu menjadi salah seorang muqinin. Ini bermakna Nabi Ibrahim juga seorang muqinun. Allah dah sebut dia waliyakuna minal muqinin. Jadi maknanya ilmu Nabi Ibrahim itu ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ilmu yakin. Kalau kita tengok ayat Quran dalam surah Baqarah, permulaan macam mana Nabi Ibrahim ini ditingkatkan ilmunya daripada ilmu di lidah kepada ilmu yakin dia dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min bala walakin yatma'inna qalbi, hinggalah akhir ayat. Nabi Ibrahim ini sebagai Nabi dan Rasul, Allah dah kurniakan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang di lidah tadi lah. Antaranya Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim tentang sifat qudrat iradah Allah. Nabi Ibrahim sudah tahu Allah ini berkuasa, maha berkuasa, maha berkehendak. Apa saja yang dia mahu boleh buat. Tapi Nabi Ibrahim merasa tak cukup ilmu tu. Lalu Nabi Ibrahim kata, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, Engkau tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah tanya, bukan Allah tak tahu, Allah tahu, tapi dia tanya ni untuk mengajar manusia, untuk mengajar kita. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bala, aku beriman. Dah mukmin ada. Aku beriman ya Allah, sebab engkau dah bagikan ilmu tentang qudrat iradahmu. Aku beriman. Bala, walakin yatma'inna qalbi. Kalau engkau tunjukkan macam mana engkau menghidupkan orang mati, dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Kan ini Nabi Ibrahim mau ilmu di lisan, ilmu di lidah ditingkatkan ke dalam hati. Itu yang akhirnya Nabi Ibrahim disebut wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Allah tingkatkan ilmu Nabi Ibrahim yang penuh akal ke dalam hati. Maka Nabi Ibrahim jadi seorang muqinun. Jadi apa yang kita amalkan ini sebenarnya ikut jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meningkatkan ilmu. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab Syarhus Salikin, kata apa itu, Syekh Abdul Samad Plimbang, dia ada kotkan kata-kata seorang ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni kata, nak dapat ilmu yakin ni, makrifah atau ilmu laduni ni, belajar beribu kitab pun tak akan dapat. Kalau sekarang apa sih kita masuk universiti, keluar universiti, di Malaysia ni universiti, sampai luar negeri pun, sampai ketua pun, kerana bukan caranya. Cara untuk dapatkan ilmu yakin ni dengan cara apa? Zikir. Bila zikir, hati hidup. Bila hati hidup, Allah limpahkan dalam hati hidup itu nur. Nur ini kata Ibn Athaillah ada 3 tingkat. Nur intibah, menghidupkan hati, menyedarkan hati. Nur khudur, Allah itu sentiasa diingat dalam hati, menjadi hamba Allah. Akhir sekali nur wisal, sampailah dia kepada hakikat dan ma'rifatullah, dapatlah ilmu yakin. Jadi
masalah ilmu selesai, masalah mati dah selesai. Betul kan? Cuma selesai tak selesai itu bergantunglah pada kerajinan tuan apa zikir. Saya dulu berseruk 16 orang, mula-mula semua ulum. Setahun je 16 orang ni dah hilang satu. Setahun lagi hilang satu. Bila tahun 90-an, akhir 90-an, 99, tinggal berapa orang? Dan sekarang ini yang saya tahu tinggal 2 orang. Yang Solok sama-sama saya 16 orang. Saya dengan Ustaz Nafiri dekat Temedu. Tinggal 2 orang. Maksud saya yang Solok satu angkatan 16 orang. Yang tinggal berapa? 2 orang. Yang lain tu bukan mati, ada hidup lagi. Kenapa tak zikir? Allah, Islam ni kan mudah. Buat apa nak susah-susah? Zikir kena taruh kiri lah, kena kelubung lah. Ini artinya tinggal kita tak mustahil juga. Yang Solok lelaki berapa? 30 lebih. Perempuan berapa orang? Berpuluh ya. Tapi 10 tahun akan datang tak tahu. Kena racun. Tahu tak racun? Macam-macam racun. Yang racun ni orang zikir tak jadi zikir ni, berhenti zikir, tak mau zikir, memusuhi zikir. Itu perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Wa yasuddakum an zikrillah. Syaitan itu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh menghalang kamu daripada zikrullah. Tapi kalau syaitan betul, dia tak boleh cakap kita. Ada ejen dia. Ejen dia apa? Orang lah. Ustaz-ustaz. Apalah kau dapat zikir? Itulah. Berhenti daripada berzikir adalah apa juga tarekat. Lepas itu dia memusuhi tarekat. Kan tuan-tuan dengar tu dekat YouTube apa tengok. Saya ketika di Mesir, saya bai'ah ambil tarekat. Tapi bila dalam tarekat ni syekh dia begini tak guna. Nampaknya dia macam ajar baik, tapi dia tak tahu dia mencela apa dia? Amalan Rasulullah. Dia mencela apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Quran. Orang inilah ke tengah, selalu kat TV. Betul tak? Selalu tuan-tuan dengar. Memang macam tu akhir zaman. Orang-orang yang betul Allah suruhkan. Orang-orang yang salah dia tunjulkan. Sebab itu di akhir zaman tu apa akan lahir apa? Dajjal. Kenapa? Masa itu tak ada orang baik dah. Hari kiamat itu berlaku, semua manusia jahat. Semua manusia jahat, tak ada yang baik. Kan Rasulullah bersabda, tak akan berlaku kiamat sehingga tak ada orang di dunia ini yang menyebut Allah, Allah. Inilah orang tarekat Naqsabandiyah. Kalau zikir Allah, Allah tu boleh menghalang berlakunya hari kiamat. Yang saya tahu tak ada pun syekh-syekh tarekat Naqsabandiyah cakap itu. Itu tafsiran. Hadis Nabi menyebut tak akan berlaku hari kiamat sehingga ketika itu tak ada seorang pun yang boleh menyebut Allah, Allah. Tapi ditafsirkan oleh orang yang anti tarekat. Dia kata orang tarekat Naqsabandi ini yakin kalau zikir Allah, Allah boleh menghalang berlakunya kiamat. Padahal tak bercakap gitu.
Rasulullah bagi tahu kita kiamat itu akan berlaku bila tak ada orang yang baik, sehingga sebut Allah pun tak boleh. Itulah berlaku kiamat. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ayat ini kan menceritakan babak terakhir hidup manusia di dunia ini, bila tak ada orang yang baik, semuanya jahat, masa itulah berlakunya kiamat. Jadi Nabi kata antara tanda kejahatan manusia ke puncak itu, tak ada orang yang boleh sebut Allah. Tapi orang tak faham, dia kata ni orang-orang belajar tarekat Naqsabandi, selagi mereka ni berzikir Allah, Allah hari kiamat akan terhalang. Kan jauh perginya. Dan saya tak dengar pun ulama atau orang-orang yang ikut tarekat, ke guru, ke murid yang ikut tarekat Naqsabandi yang bercakap itu, tak ada. Apa yang ada ialah menerangkan maksud hadis Nabi, diikuti ayat-ayat Quran. Cuba tuan-tuan tengok keadaan manusia bila berlakunya hari kiamat. Antaranya tak ada orang yang baik. Sebab itulah bila Allah mulakan kiamat sebenar, bumi ini bergegar, lalu Allah kata kalla idza dukkatil ardu dakka dakka, bahkan wahai manusia yang jahat-jahat, bila bumi ini bergegar menandakan permulaan kiamat sebenar. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka, maka akan datang, akan nyatalah kebenaran Tuhan kamu Allah. Kebenaran Allah semua akan dapat dilihat dengan mata kepala orang-orang jahat seluruhnya. Wal malaku saffa saffa, malaikat pun mereka nampak. Jadi siapa nak nampak malaikat, tunggulah hari kiamat kalau umur panjang. Waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka pun nampak. Neraka pun nampak, tuan-tuan. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada masa itu lah orang ramai sibuklah nak beriman. Wa anna lahu dzikra. Allah kata tak aci dah. Ketika itu tak aci. Macam Fir'aun tu nak beriman ketika tenggelam timbul di Laut Merah. Itu bukan masanya, dah habis. Itu ilmu ya. Kita berzikir-zikir ni, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, kemudian curahkan dalam ruang hati kita nur al-waridat, dimulai nur intibah, tingkatkan kepada nur hudur, kepada nur al-wisal. Jadi kita suluk ini, mudah-mudahan Allah tingkatkan ni dalam 10 hari. Kalau kita tak bersolok zikir gaya kita di rumah, nak dapat nur yang pertama, nur intibah itu pun susah, apalagi nur hudur, nur wisal. Tapi kalau bersolok sini, insya-Allah siapa yang dah melalui disampaikan oleh Allah baru percaya. Saya dulu pun solok pun mula-mula gitu, hari pertama, hari kedua tu apa ni, tengok kawan-kawan kat kampung bukan main lagi, pulun zikir ya, goyang-goyang badan. Aku ni saja je. Ketika makan tu dengarlah, zikir nak kena pulun betul-betul, tak boleh main-main, tak boleh saja-saja je. Masa itu tuan-tuan tak ada apa ni, bukan pakai tasbih kecil ni, tasbih hutang tak ada, tasbih panjang tu. Bila kita pulun sampai pecah-pecah ni jari. Jadi insya-Allah ya,
dalam masa kita bersuluk ni Allah hidupkan hati kita, limpahkan dalam hati kita al-anwar al-waridat, cahaya hidayat Allah yang Allah limpahkan ke dalam hati. Kalau kita dapat nur yang pertama pun dah special, ya? Nur intibah, hati kita hidup. Apa spesialnya? Kita terkeluarlah daripada gulungan awam kepada gulungan salik. Awam ini hati tak guna dah sampai mati. Orang awam ni kalau tak guna itu awam. Sebab itu saya selalu bercakap orang awam ni bukan tak ada, bukan orang kampung, bukan orang tak ada ilmu. Orang yang hatinya mati, Allah tak hidupkan, Allah tak beri cahaya. Siapa saja tak kira lah. Kalau kita kata, kalau Tok Mukti, Tuan Mukti, Tuan Qadhi, kalau hatinya tak dihidupkan oleh Allah, tak diberi cahaya, dia awam. Pangkatnya Mukti, pangkatnya Qadhi, ilmunya Azhar. Itu kita tak nafikan. Ada kelebihan. Orang berilmu ada itu pangkat, ada jawatan, ada. Tapi Allah dah kata dalam Quran, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman masaduhu fid dhulumat. Adakah seperti orang yang hatinya tetap mati? Allah tak hidupkan, berada dalam kegelapan, kan tak sama. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan kita dapat nur intibah, yang nur yaqadha, hidup hati kita dah special dah. Pasal apa? Kita dikeluarkan oleh Allah daripada golongan awam kepada golongan salik. Lepas tu masalah yang kedua apa dia? Iman. Bila hati kita dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, ya? Diberi cahaya, kita dimasukkan, dikeluarkan daripada golongan apa? Awam kepada salik. Tentulah iman kita dengan sendiri meningkat. Tentu tak sama iman seorang salik dengan iman seorang awam, tak sama. Karena orang awam itu dia beriman pada Allah, hatinya mati, tak bercahaya. Kalaupun ada cahaya ilmu biasa, iman biasa. Tapi salik memang lain. Dapat cahaya, imannya tentulah lebih baik. Inilah yang Nabi sebut, ya, dalam hadisnya, jaddidu imanakum, perteguhkanlah iman kamu. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kita nak perkasakan iman kita ya Rasulullah? Iksiru biqauli la ilaha illallah, banyakkan zikir lah. Maksud Nabi banyakkan zikir, banyakkan zikir. Jadi kan kita banyakkan zikir sini, jadi kita dikeluarkan oleh Allah daripada golongan apa awam kepada salik. Dengan sendirinya iman kita tentulah lebih baik. Kalau kita guna perkasa, lebih kuat berbanding iman orang awam. Kan selesai masalah iman. Kalau Allah kurniakan kita, ya, cahaya yang lebih baik lagi, cahaya hudud ataupun nur wisal, lagi lah iman kita itu sempurna. Kita jadi insanul kamil, arif al-kamil, arif billah al-kamil. Arif kerana dikurniakan makrifah, kamil kerana imannya sempurna.
Iman sampai kepada hakikat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tuan-tuan baca ayat ni tak ingin ke jadi orang macam ni? Hanya sesungguhnya orang mukmin sebenar itu bila disebut Allah, hati mereka takut dan kecut kepada kebesaran Allah. Kita solok banyak kali dengan kalimah Allah kita pun saja je. Adalah yang rasa takut, rasa kecut, tapi rata-rata saja. Kalau tak ada zikir macam kita, apatah lagi macam mana? Orang yang tak ada zikir langsung macam kita, dengan kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar saja, maknanya lagi teruk, tuan-tuan. Semasa hadas dengar bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dia cakap? Kadzabta, bohong. Jadi ulama yang dengar dia cakap bohong ni, ini halat dah tak percaya kepada Allah itu Maha Agung. Tangkap dia. Jadi tangkaplah. Padahal maksud halas, wahai Bilal, engkau sebut Allahu Akbar, tapi dalam hatimu kebesaran Allah tak ada. Jadi engkau bohong, kadzabta, engkau dusta. Di lidah saja sebut akbar, dalam hatimu mendustakan keagungan Allah. Tapi hukum kan apa yang zahir. Pasal apa halat dia boleh tegur macam tu? Sebab memang dia sentiasa ingat Allah. Mungkin Allah perlihatkan pada dia hati Muadzin ni, hati Bilal ni tak nampak keagungan Allah dalam hati dia. Sebab tu dia kata kadzabta, engkau bohong. Engkau laungkan Allah Akbar, hatimu tak ada. Allah tak ada langsung pun. Kalau kecil ada juga, ini tak ada, kosong. Kadzabta. Nah, jadi iman kita pun meningkat dengan zikir. Jadi ilmu meningkat, iman meningkat. Bila ilmu, iman meningkat, amal dengan sendirinya meningkat. Sebab itu tingkat-tingkat amal yang dilakukan oleh orang mukmin, kita boleh lihat 4 tingkat lah. Amal orang awam tu bawah sekali. Di atasnya amal golongan salih. Lebih baik lagi amal golongan khawas. Terbaik amal golongan khawasul khawas. Bulan Ramadan ni dia sungguh-sungguh lah, daripada hari pertama hingga hari terakhir Ramadan, dia hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Oh, aku dapatlah, pasti dapat Lailatul Qadar, sebab aku hidupkan setiap malam sepanjang bulan Ramadan, tak miss. Ialah dapat, tapi Lailatul Qadar orang awam. Takkanlah dia dapat Lailatul Qadar macam orang khawasul khawas. Kalau tuan-tuan ambil air dekat apa sungai ke kat perigi, baldi kecil, dapat banyak ke? Kat itu je lah, dapatlah 3 liter. Orang lain baldinya mungkin 30 liter. Dia letak atas apa? Atas sana bank. Orang lain boleh dapat 30 liter, 100 liter kerana bekasnya besar.
Jadi gitulah orang awam ni, bekasnya kecil. Memanglah dia menghidupkan Lailatul Qadar dari awal hingga akhir. Kata guru saya, senang saja nak dapat malam Lailatul Qadar. Jangan pilih-pilih. Hidupkan dari malam pertama sampai akhir, insya-Allah dapat. Tapi kalau dia orang awam, Lailatul Qadar awam, tak akan dapat Lailatul Qadar khawasul khawas atau salik, tak ada. Kalau dia seorang salik, dia dapatlah sekadar orang salik. Kalau dia khawas, dia dapat Lailatul Qadar macam orang khawas. Kalau khawasul khawas begitu. Tuan-tuan, ada dalil ke Ustaz? Ada dalil tak? Siapa nak dalil? Tak ada dalil, tak boleh percaya. Ada dalilnya dalam surah Ar-Ra'd, ya? Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke berapa? 11 ke berapa? Anzala minas sama'i ma'an. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Ayat-ayat lain banyak disebut. Bila Allah sebut air, Allah sebutkan dengan apa ni, kalimah makrifah, ada alif lam. Tapi ayat ini tak ada. Anzala minas sama'i ma'an. Tanwin tu, hamzah tu, tanwin itu kerana tak ada alif. Alif lam tak ada. Kalau depannya tu alif lam mim alif hamzah, tak boleh dibaca ma'an, ma'ah. Tapi kenapa Allah Ta'ala pada ayat ini dia tak, kalimah ma'an tu tak dihubungkan dengan huruf alif lam? Kerana Allah bermaksud umum. Air apa saja Allah turunkan di atas. Air ilmu pun di atas. Air iman pun di atas. Jadi Allah nak bagi kita senang faham, kata Allah, aku ini curahkan air hujan daripada langit. Maka air hujan itu kan kamu tengok akan menakung tempat-tempat rendah, tempat-tempat lopak di bumi sekadar besarnya lopak itu. Kalau lopak itu macam ni, dapatlah macam tu. Kalau lopak itu sebesar surau ni, dapatlah air itu sebesar surau. Kalau tasik besar, dapatlah banyak lagi. Ini tuan-tuan, Allah gambarkan. Allah, ilmu itu Allah turunkan sama je. Bukan pada saya mencurah-curah, pada tuan-tuan sikit je. Pada Haji Muzakir ni sikit je, ada 2-3 titik je. Bukan itu, sama je. Macam air hujan tu. Kenapa makcik tak ada air? Satu hari semalam kan hujan. Allah, aku lupa lah nak tadah. Dah lupa. Macam juga, ya, Lailatul Qadar Allah curahkan sama. Tapi tak ada persediaan. Dia orang awam, berdirinya kecil. Dapatlah. Tapi dia kata, oh, aku dapatlah insya-Allah. Aku dah buat macam ni 10 tahun. Dari awal hingga akhir 10 tahun. Maknanya 10 kali Lailatul Qadar, 10 malam Lailatul Qadar saya dapat. Kalau didengar ni oleh orang khawasul khawas, alah, bagi saya tiap-tiap malam itu Lailatul Qadar. Pasal apa tuan-tuan? Khawasul khawas ni di malam-malam biasa dia beribadat, pahalanya berganda-ganda berbanding dengan orang awam. Orang awam berdirinya kecil. Khawasul khawas ni mungkin tasik lah. Kita nak kata besar dia punya bekas. Kan ada satu hadis. Hadis ini menerangkan satu sembahyang di masjid aku di Madinah ini berbanding dengan masjid-masjid lain di seluruh dunia kecuali Masjidil Haram lebih baik 1000 kali ganda. Faham tak? Kalau kita sembahyang di masjid ni depan ni 1000
1000 sembahyang sama dengan satu sembahyang di Masjid Nabawi di Madinah. Itu bandingannya. Kemudian Nabi kata, satu sembahyang di Masjidil Haram lebih baik 100 kali ganda sembahyang di masjid aku ini. Maknanya kalau satu sembahyang di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kita sembahyang di masjid kita ni. Satu sembahyang di Masjidil Haram sama kita buat sembahyang 100,000 di masjid kita. Cuba fikir tuan-tuan, macam mana gandanya. Itu yang orang nak pergi Mekah, nak sembahyang banyak-banyak, kerana 100,000. Tapi Nabi bagi tahu kita hujung tu, wa khairu min kulli dzalik wa afdalu min kulli dzalika, yang lebih baik daripada itu semua, rajulun, seorang, yusalli, sembahyang, fi jawfi baitihi, dalam bilik rumahnya, raka'ataini, 2 rakaat saja, la ya'lamuha illallah, tak ada siapa tahu kecuali Allah. Ini orang luar biasa. Pasal apa? Dia 2 rakaat sembahyang di rumah dia lebih baik daripada sembahyang di Masjidil Haram. Pasal apa? Ini jenis apa? Inilah orang yang hatinya ikhlas. Sebab Nabi kata la ya'lamuha, tak ada siapa yang tahu dia buat sembahyang 2 rakaat tadi dalam biliknya kecuali Allah. Ini orang yang berhati ikhlas. Jadi dari sudut iman tuan-tuan, bila kita berzikir ni, kita nak menuju Tuhan, nak mencapai keikhlasan hati. Bila hati kita ikhlas, iman kita itu betul. Ya? Apa itu ikhlas? Kita selalu diberitahu oleh ustaz-ustaz kita, macam mana ustaz nak ikhlaskan amal kita. Buatlah kerana Allah. Senangnya ya. Usalli fardal maghribi salsa rakaatin makmuman lillahi ta'ala, Allah akbar. Sengaja aku sembahyang fardhu maghrib makmum kerana Allah. Ikhlas kan? Dah kerana Allah. Masa Nabi hidup, sahabat tu bingung. Bingung apa? Memikirkan. Kata Rasulullah, apa amal pun mesti ikhlas. Niat kita ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niatkan untuk Allah, ikhlaslah. Tapi walaupun macam tu, sahabat-sahabat masih bingung. Nak tanya pada Rasulullah, macam mana sebenarnya ikhlas tu ya Rasulullah? Rupanya Rasulullah pun tak tahu. Kalau buat kerana Allah, tentulah Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah sendiri terperanjat, man ikhlas ya Rasulullah? Ya, aku tak tahu. Kata Rasulullah, aku tak tahu, nantilah aku tanya Jibril. Bila tanya Jibril berkata, aku tak tahu. Ini latar belakang sejarah ini menunjukkan apa dia, pentingnya ikhlas. Kita nak faham dengan betul. Bukan macam tadi ala buat kerana Allah, ikhlaslah. Siapa yang buat tak kerana Allah? Betul tak? Lama puasa tiap-tiap ustaz apa? Ustaz betul. Niat puasa, sengaja aku puasa fardu bulan Ramadan, hari esok kerana Allah. Ikhlaslah. Tapi itulah Jibril bila tanya pada Allah, Allah berfirman. Ini hadis kursi kan? Hadis kursi ini hadis yang sahih. Allah bagi jawapan kepada Jibril, al-ikhlasu sirrun min asrari. Apa maksud sirrun min asrari? Satu rahsia dari berbagai rahsia-rahsia aku. Ini apa
Allah maksudkan sangat mahal. Ikhlas ni sangat mahal, sangat susah nak dapat. Sebab itu Allah bagi tahu kita, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahsia dari berbagai rahsia aku. Auda'tuhu, yang aku letakkan fi qalbi, dalam hati, man akhbabtuhu, orang yang aku kasihi. Kalau tak dikasihi oleh Allah, dia boleh dapat? Tak boleh dapat. Man akhbabtuhu min ibadi. Jadi ada dua syarat. Pertama, kita mesti jadi hamba Allah. Dah jadi hamba Allah, Allah kasih, baru dapat hati ikhlas. La yatlahu malakun fayuktabahu wala syaitanun fayuksidahu. Malaikat pun tak tahu, syaitan pun tak tahu. Bila syaitan tak tahu, syaitan tak boleh rosakkan amal orang yang berhati ikhlas. Bila malaikat tak tahu, malaikat tak boleh catat pahala orang yang berhati ikhlas. Siapa catat? Allah sendiri simpan. Kan saya dah terangkan ayat 112 surah Baqarah. Ya, ayat 112 surah Baqarah. Tuan-tuan cita-citalah menjadi orang mukmin seperti yang Allah gambarkan dalam ayat 112 surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita hidup nak buru apa semua ada semua. Nak buru kebahagiaan, Allah dah beritahu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kan saya dah cakap pada murid-murid saya, patutnya ni kita tulis besar-besar, taruh atas pintu. Kalau kita tak tulis, jumpa ustaz-ustaz yang pandai khat, cantik-cantik. Untuk apa? Ingatkan kita, aku nak jadi orang mukmin seperti yang Allah sebut ni, yang ada 4 ciri. Pertama, menyerahkan diri zahir batin menjadi hamba Allah. Bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan orang yang benar-benar menyerahkan diri zahir batin sebagai hamba Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika. Tubtu ilaika, aku serah diri balik pada Engkau zahir batin aku ya Allah sepenuhnya. Wa ana awwalul mu'minin, saya rasa inilah permulaan aku mukmin sebenar, zahir batin aku. Ini yang pertama, bala man aslama wajhillah. Ciri yang kedua, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia seorang muhsin sampai ke tingkat ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ciri kedua. Ciri ketiga, falahu ajru inda rabbih, segala pahala kebaikannya disimpan oleh Tuhannya Allah. Maksud apa? Hatinya ikhlas. Hati ikhlas, malaikat tak boleh catat. Ya? Maknanya istimewa. Orang hati ikhlas ni istimewa. Semuanya ke Allah. Ya? Mohon pada Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah kebahagiaan. Kebahagiaan sebenar di dunia dan di akhirat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya yang ringkas apa? Bahagia. Orang tak ada bimbang, tak ada takut, bahagialah. Dia kaya pun tak bimbang, dia miskin pun tak bimbang, tak takut. Pasal apa? Yang dia takut hanya Allah. Pergantungan hatinya pada Allah. Betul tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesailah masalah apa penting? Iman. Masalah yang keempat, mati dah selesai tadi, dah sebut. Tinggal satu lagi, masalah amal.
Kalau itu sudah kita capai, ya, ilmu kita dah dapat, iman kita dah tingkatkan oleh Allah, apa yang kita dapat? Kita dapat title hamba. Allah bagi title hamba. Hamba dia. Bila dapat title hamba, ibadat yang dilakukan, amalan yang dilakukan, semuanya sebaik-baik amal. Apa dalilnya? Tak salah saya akhir ayat 17 hingga 18 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad. Ini Allah perintah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau bagi tahu para hamba-Ku ada satu perkhabaran yang benar daripada aku. Kalau perkhabaran ini engkau sampaikan kepada hamba-hamba-Ku, mereka tentu suka, sebab aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin. Tentu Nabi Muhammad tanya, ya Allah, siapa hamba-Mu tu? Lalu Allah jawab, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Hamba-hamba-Ku tu yang Muhammad, yang aku janjikan masuk dalam Jannatul Adnin itu ialah orang-orang yang beriman. Bila mendengar pengajaran Allah, mereka amalkan dengan amalan yang terbaik. Selesai kan? Bab amal ni pun selesai. Amalan kita akan jadi amalan yang terbaik. Lalu Allah sambung lagi ayat ini, ulaikal ladzina hadahumullah, sentiasa dapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka ni lah ulul albab. Ulul albab tu kan orang yang sengaja, orang yang bersolok macam kita. Selesai kan? Empat masalah yang kita hadapi ini selesai. Ilmu selesai, iman selesai, amal selesai, kematian selesai. Patut tuan-tuan tulislah tu, ya? Yang elok tulis kat sini, tak hilang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna li abaina wa ummahatina wa li mu'allimina wa masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.